Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat, taufik, hidayah dan inayah daripada Allah pada pagi ini kita dapat sama-sama melaksanakan salat fardu subuh dan kita sambung bacaan lagi 20 hadis dari kitab Al-Arba'un Al-Khairiyah. Kita pada halaman yang ke-108, hadis yang ke-21. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satakunu fitanun al-qa'idu fiha khairun min al-qa'im wal qa'imu fiha khairun min al-mashi wal mashi fiha khairun min as-sa'i wa man yushrif laha tastashrifu wa man wajada majja'a aw ma'ada faly'ud bih." Akan berlaku, yang akan terjadi berbagai-bagai fitnah. Fitnah di sini bermaksud permusuhan, perbalahan dan juga pembunuhan sesama Islam. Apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun berlaku dan sedang berjalan dan berlaku. Kita telah melihat bagaimana apabila orang Islam sama-sama orang Islam bermusuhan dan bertikai antara satu sama lain, hancur Irak. Kita lihat bagaimana apa yang telah berlaku di Syam, di Syria, apa yang telah berlaku di Libya, apa yang telah berlaku di Somalia, yang telah mengorbankan berjuta-juta manusia disebabkan perbalahan dan permusuhan sesama Muslim. Maka orang yang duduk dalam perkara itu, yakni tidak ikut, lebih baik dari orang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik dari yang berjalan kepadanya, yakni kepada fitnah dan ini keadaan itu. Dan yang berjalan masih lebih baik dari yang berlari kepadanya. Sesiapa yang larut padanya akan terjebak, maka sesiapa yang dapat mengelak diri darinya hendaklah dia lakukan. Ini merupakan pesanan Rasulullah SAW yang patut diambil berat oleh kaum muslimin di zaman ini. Kita hendaklah memupuk persekutuan dan juga persekutuan antara kaum muslimin. Jangan sampai perbalahan-perbalahan ataupun perbezaan-perbezaan pandangan, kumpulan dan sebagainya menyebabkan kita jadi orang yang bermusuhan, bahkan berbunuhan sesama Islam. Kalau kita katakan ikhwah Islamiyah itu tuan-tuan, hanya dalam kumpulan kita aja 2-3 orang berkumpul, Masya Allah ambil gambar, inilah ikhwah Islamiyah. Ikhwah Islamiyah ni ialah Islam tu menyatukan kita sebagai saudara dalam hal keadaan kita daripada kumpulan-kumpulan dan aliran yang berbeza. Barulah dikatakan ukhuwah Islamiyah. Kalau kita ambil gambar sama-sama kita aja, kita kata ukhuwah Islamiyah, itu mudah sangatlah. Sebab satu kumpulan kita aja. Tapi bagaimana kita tengok macam di Mekah, ukhuwah Islamiyah itu macam mana? Di Arafah yang dikatakan ukhuwah Islamiyah itu macam mana? Itu baru dikatakan ukhuwah Islamiyah. Saling bertoleransi, saling tolak ansor, saling tolong menolong, saling kasih mengasihi, saling doa mendoakan. Walaupun kita tak kenal dia datang daripada mana, dia daripada aliran apa, dia daripada mazhab mana, dia daripada kumpulan mana, tetapi ketika mana berada di padang Arafah masing-masing dengan satu tujuan, mengharapkan redha Allah. Itu yang dikatakan ukhuwah Islamiyah. Islam tu memupuk persekutuan, persatuan sesama kaum muslimin, sehinggalah kita boleh meraihkan perbezaan antara satu sama lain. Kita boleh menghormati perbezaan antara satu sama lain. Baik pada perbezaan bahasanya, baik pada perbezaan bangsanya, baik pada perbezaan mazhabnya. Masing-masing boleh menghormati antara satu sama lain. Hari ini di antara perkara yang boleh menyebabkan manusia mudah bergaduh ialah perbezaan mazhab dan juga kumpulan. Dan cetusan permusuhan itu sengaja dilakukan oleh musuh-musuh Islam untuk melemahkan kaum muslimin. Maka dengan sebab itulah pesan Nabi ini kita kena pegang dan kita kena ambil sungguh-sungguh. Baik, kita tengok pada hadis yang ke-22.
daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma telah berkata, saya berkata, ya Rasulullah, man khairun nas, siapakah sebaik-baik manusia? Qala dzul qalbil makhmum wal lisanis saduq. Qulna ya Rasulullah, arafna lisanas saduq faman qalbul makhmum? Qala huwa at-taqiyyun naqiyyu la isma fihi wala baghya wala hasad. قلنا فمن على أثره؟ قال الذي يشنأ الدنيا ويحب الآخرة. قلنا فمن على أثره؟ قال مؤمن في خلق حسن. Siapakah sebaik-baik manusia? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, semua orang yang hatinya makhmum, yakni dibersihkan. Masya Allah, hati yang dibersihkan ni maksudnya dibersihkan daripada sifat riya, dibersihkan daripada sifat sombong, dibersihkan daripada hasad dengki, dibersihkan daripada memandang buruk orang lain. Hati yang sebegini adalah hati yang sudah pun menyedari kehidupannya ada Tuhan, dan tempat perhatian Allah adalah hati dia. Maka orang yang macam ni yang sedar, innallaha kana alaikum raqiba, Allah sentiasa memerhati tindak tanduknya, bukan hanya sekadar pada perbuatannya, bahkan pada hatinya juga menjadi tempat perhatian Allah. Maka orang yang macam ni dia tak sombong, orang yang macam ni dia tak rasa dia lebih baik daripada orang lain. Maka dengan sebab itulah dalam kitab Bidayatus Sul fi Tafdhilir Rasul, Imam Izzuddin Abdul Aziz bin Abdul Salam As-Sulami Ad-Dimashqi Al-Masri rahimahullahu ta'ala anhu menyebutkan salah satu kelebihan umat Nabi Muhammad yang Allah tidak pernah berikan kepada umat-umat yang lain, ialah Allah merahsiakan amalan umat ini sama ada diterima atau ditolak. Allah Subhanahu wa taala rahsiakan. Kalau dengan umat-umat yang terdahulu, Masya Allah, amalannya korban yang diterima langsung Allah ambil, yang tak diterima langsung ditinggalkan. Maka pada ketika itu yang diterima merasa bangga diri, rasa dia hebat, rasa dia lebih daripada yang lain. Yang tak diterima pula rasa terhina dan sebagainya. Tetapi saat Allah merahsiakan amalan umat ini, salat yang kita lakukan tadi, dalam rahsia Allah, sama ada Allah terima atau Allah tak terima, supaya kita semua dalam satu perasaan yang sama, iaitu adanya al-khawfu war-raja. Al-khawf, rasa bimbang kalau Allah tak terima, maka kita belajar lagi, kita pupuk hati kita lagi supaya ikhlas, kita didik diri kita lagi supaya penuh al-khawfu war-raja, dan juga berharap kepada Allah agar Allah menerima. Maka orang yang hidup dalam amal ibadahnya di atas landasan al-khawfu war-raja adalah orang yang insya-Allah tak jadi orang yang bangga diri, tak jadi orang yang sombong, tak jadi orang yang sukakan kemasyhuran, sebab dia tahu semua yang dia dapat hanyalah kerana Allah, anugerah Allah, pilihan Allah, pemberian Allah. Maka dengan sebab itulah kita kena belajar kitab penawar bagi hati, kitab-kitab tasawuf untuk membimbing hati kita menjadi hamba Allah yang benar. Mereka berkata, tutur kata yang benar kami sudah mengerti, tetapi apakah maksud daripada hati yang makhmum? Baginda bersabda, iaitu hati yang bertakwa dan bersih, tidak ada dosa, kezaliman, kedengkian dan hasad di dalamnya. Baik, kita tengok hadis yang berikutnya, hadis yang ke-23 daripada Abdullah bin Amr ibn Al-As radhiyallahu taala anhuma telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul ashabi 'indallah khairuhum li sahibihi wa khairul jiran 'indallah khairuhum li jarih. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah orang yang paling baik di antara mereka terhadap sahabatnya. Dan sebaik-baik jiran di sisi Allah adalah orang yang paling baik di antara mereka terhadap jirannya. Kalaulah orang Islam masing-masing mengamalkan hadis ini dengan arti kata dia sendiri bertekad nak menjadi sahabat yang baik dan jiran yang baik. Kita kadang-kadang kita nak nanti orang buat baik pada kita.
oh tu bukan jiran yang baik. Tapi bagaimanakah kita dengan mereka? Ya. Jadi kalaulah semua orang Islam mengambil peranan untuk mengamalkan hadis ni, nak menjadikan dirinya sahabat yang baik dan jiran yang baik, maka pada ketika itu insya-Allah keadaan kaum muslimin semuanya dalam kebaikan, disebabkan masing-masing menjaga adab-adab dalam perhubungan sesama manusia. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi SAW bukan hanya sekadar yang membina hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga Islam itu datang sebagai rahmat sehinggalah terbina juga hubungan sesama manusia, hablum minan nas. Maka di antara orang yang sering ada dalam kehidupan kita ialah sahabat dan juga jiran. Ya, kadang-kadang hari ini masya-Allah ya, masalah kejiranan kadang-kadang disebabkan kucing seekor aja bergaduh satu taman. Ya. Kadang-kadang disebabkannya tak puas hati sikit aja. Ya, tambah-tambah zaman kita ni ada WhatsApp group dan sebagainya. Ya. Kampung pun ada WhatsApp group. Ya. Kadang-kadang masya-Allah ya. Jadi kena belajar macam mana nak meletakkan diri kita sebagai orang yang boleh menghormati pandangan orang lain, orang yang boleh bertolak ansur, orang yang boleh merendah diri. Maka semua tu perlu untuk nak jadi sebagai jiran yang baik dan juga sahabat yang baik. Yang berikutnya hadis yang ke-24 daripada Ibnu Umar daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, bahawa baginda Nabi SAW bersabda, khairu du'a'u yaumi Arafah wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baik doa ialah doa pada hari Arafah, kerana hari Arafah baik malam maupun siangnya keseluruhannya adalah waktu mustajab. Ya, kalau dengan hari Jumaat contohnya pada hari ini waktu mustajabnya ialah sepertiga malamnya tadi, dan begitulah juga waktu mustajabnya berbeza-beza di kalangan para sahabat. Ada yang mengatakan ketika mana duduk imam antara dua khutbah, ada yang menyebutkan ketika imam turun daripada mimbar antara khutbah dan juga qaman. Ada yang menyebutkan Sayyidah Aisyah contohnya mengatakan waktu mustajab pada hari Jumaat ialah selepas solat asar sehinggalah terbenam matahari, sehinggalah masuknya waktu maghrib. Kerana beliau kerap kali melihat Nabi kita memanjangkan doa selepas asar sampai maghrib pada hari Jumaat. Jadi masih dalam rahsia Allah, doa mustajab pada hari Jumaat itu masih dalam rahsia Allah. Kerana berbeza-beza di kalangan sahabat sendiri pun berbeza-beza dalam menyatakan bilakah waktu mustajab doa pada hari Jumaat. Yang Nabi kita katakan sesungguhnya pada hari Jumaat ada satu saat yang sangat mustajab, yang tidak ada seorang berdoa kecuali Allah pasti terima. Namun waktu itu masih khilaf di kalangan para sahabat, para ulama dalam menyatakan bilakah waktunya. Tetapi dengan hari Arafah, sepanjang siang dan sepanjang malamnya adalah waktu mustajab. Kalau dengan bulan Ramadan, Masya Allah, malam Lailatul Qadar adalah waktu yang sangat-sangat mustajab. Itu pun masih dalam rahsia Allah. Tak tahu bila berlaku malam Lailatul Qadar. Tetapi dengan hari Arafah adalah hari yang telah pun semua orang tahu. Masya Allah. Dan waktu mustajabnya daripada malamnya sampailah kepada siangnya sampai terbenam mataharinya. Masya Allah, itu waktu mustajab. Hari yang paling banyak Allah membebaskan hamba-hambanya daripada api neraka adalah hari Arafah. Maka bila Nabi kita katakan sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah, adalah anjuran, galakan dan gesaan Nabi
supaya tiap-tiap orang daripada kita memperbanyakkan doa pada hari Arafah, ya, sehinggalah salafun salih mereka mengumpulkan seluruh doa-doa tahunan mereka. Sepanjang tahun mereka berdoa, maka pada ketika itu mereka tulis doa-doa mereka. Nanti pada hari Arafah mereka akan baca balik semua doa tersebut untuk menjadikan semua doa-doanya itu doa-doa yang terbaik sepanjang tahun. Masya Allah. Kita kalau tak mampu nak doa banyak pun, kita doa dengan doa-doa yang jamik. Ya, contohnya, ya Allah, kupohonkan kepadamu seluruh kebaikan yang pernah dipohonkan oleh Nabi Muhammad dan hamba-hambamu yang soleh. Masya Allah, ya. Kita nak doa banyak-banyak tak ingat, nak berdoa banyak-banyak tak pandai, nak berdoa banyak-banyak juga, ya, tak cukup, ya, tak masa kerana kesibukan kita. Maka paling kurang tidak pada hari Arafah ulang-ulangkan doa. Ya Allah, kupohonkan seluruh kebaikan yang pernah dipohon oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hamba-hambamu yang soleh pada hari Arafah. InsyaAllah pada saat itu seluruh doa-doa para salafun soleh, doa Imam Syafi'i, doa, ya, Imam Jazari, doa Imam Hanafi, semuanya sekali akan termasuk dalam doa kita. Maka kita kena jadi orang yang bijak. Macam mana kita nak memperindahkan doa supaya kita dapat lebih banyak. Baik, yang berikutnya, ya, sebaik-baik apa yang diucapkan oleh aku dan nabi-nabi sebelumku ialah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Juga dikenali dengan tahlil akbar, ya, juga dikenali ucapan ini dengan tahlil akbar. Yang berikutnya hadis yang ke-25 daripada Sayyidina Ziyad bin Jubair radhiyallahu taala anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul rizqi al-kafafu. Nabi kita mengatakan bahawa sebaik-baik rezeki ialah kecukupan. Sebaik-baik rezeki ialah, ya, rezeki yang mencukupi, yakni rasa di hati kita cukup dengan apa yang ada. Sebab itu Nabi kita pernah mengatakan kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, idza taqanna'ta fa anta wa malikud dunya sawaun. Apabila engkau, wahai Abu Hurairah, ada sifat qanaah, iaitu rasa cukup dengan apa yang Allah bagi, maka pada ketika itu engkau dengan raja-raja dunia sama sahaja. Ya, dengan erti kata insya-Allah akan rasa bahagia, akan rasa senang, takkan rasa kecewa. Kenapa? Sebab sudah rasa cukup dengan apa yang ada. Baginda sallallahu alaihi wasallam sampai berdoa minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala pupuk dalam hati baginda dan ahli keluarganya rasa kecukupan, sehingga Nabi kita berdoa, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin kafafa. Ya Allah, jadikanlah rezeki keluarga Muhammad rezeki yang mencukupi. Baik, hadis yang ke-26 daripada Abdullah bin Abi Qatadah daripada bapanya telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu ma yukhallifu ar-rajulu min ba'dihi thalathun waladun salihun yad'u lahu wa sadaqatun tajri yablughu ajruha wa ilmun yu'malu bihi min ba'dihi. Sebaik-baik apa yang ditinggalkan oleh seseorang setelah dia meninggal dunia ada 3 perkara. Anak soleh yang mendoakannya, sedekah jariah yang terus mengalir pahalanya, dan ilmu yang diamalkan setelahnya. Masya Allah, ya. Inilah 3 perkara yang sangat menguntungkan seseorang saat dia kembali kepada Allah apabila dia tinggalkan. Ya, anak soleh yang mendoakan, sedekah jariah yang terus mengalir pahala, dan ilmu yang diamalkan. Maka dengan sebab itulah, ya, para sahabat mereka menyampaikan semua apa yang telah mereka pelajari daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana mereka bimbang mereka termasuk dalam orang yang menyembunyikan ilmu. Dalam hadis Sayyidina Abu Hurairah meriwayatkan, Nabi kita mengatakan, man katama ilman katamahullahu
yaumal qiyamah. Sesiapa yang menyekat satu ilmu, Allah juga sekat peluang dia pada hari kiamat. Ya, dalam menyampaikan ilmu ni kita tak boleh ambil ya tradisi ataupun cara tok guru silat, tuan-tuan. Ya, tok guru silat ni bila dia ajar satu ilmu pada anak murid dia, satu dia simpan untuk dia. Ya, ada 39 buah silat, dia hanya ajar 38 saja. Satu dia simpan untuk dia, takut anak muridnya lawan toke nanti, masya-Allah. Ya. Kemudian nanti anak murid dia mengajar anak murid berikutnya, tinggal 37. Dia ajar pula orang berikutnya, tinggallah 36. Ya, akhirnya sampai sudahnya tinggal 2 buah aja. Ya. Maka dia satu, dia ajar anak murid satu. Anak murid yang akhir kata aku tak boleh ajar dah, aku ada satu aja. Ya. Jadi ya, ilmu tok guru silat ni kita tak boleh. Ya, tak boleh ambil sunnah tok guru silat. Ya, Islam ni dia suruh ajar ke semuanya, jangan ada simpan-simpan. Ya, siapa yang simpan ya menghalang ilmu, Allah juga halang peluangnya pada hari akhirat kelak. Baik, hadis yang ke-27 daripada Abdul Rahman bin Ghanam dan Asma binti Yazid radhiyallahu taala anhum, bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khiyaru ibadillahi alladhina idza ru'u dzukirallah wa shiraru ibadillah almasyauna bin namimah wal mufarriquna bainal ahibbah albaghuna albura alanad. Sebaik-baik hamba Allah ialah mereka yang apabila dilihat mengingatkan akan Allah. Inilah orang-orang yang terbaik. Orang yang bila dia ada, Masya Allah, orang rasa segan dengan dia. Yang tengah bercakap bahasa-bahasa yang tak baik pun, Masya Allah, tiba-tiba aja nampak dia langsung berubah. Ya, cakap yang baik. Kadang-kadang pergi kenuri je, tuan-tuan. DJ kenuri pasang lagu entah apa-apa. Tapi nampak Tuan Imam sampai je, langsung berubah. Jadi nasyid, jadi qasidah. Masya Allah. Ya. Daripada lagu entah apa-apa tadi tu, langsung berubah. Ya. Momen tu terus berubah. Daripada hal keadaannya, lagu entah apa-apa, ya, lagu jiwang dan sebagainya, tiba-tiba berubah. Masya Allah. Jadi nasyid, jadi qasidah, jadi apa. Ya. Daripada speaker sekuat-kuatnya tu, diperlahankan. Ni orang yang boleh menjadi ya sebab perubahan pada orang. Ya, orang ada rasa segan, rasa hormat. Itu ya sebaik-baik hamba Allah. Dan seburuk-buruk hamba Allah ialah mereka yang menyebarkan namimah, orang yang menjadi batu api, menyebabkan orang pecah belah. Ya, orang bergaduh sama sendiri. Dan memisahkan orang-orang yang berkasih sayang, al-baghun al-bura al-anad, orang yang mengharapkan kecelakaan menimpa orang-orang baik. Masya Allah. Ya, itulah ya seburuk-buruk hamba Allah. Yang berikutnya hadis yang ke-28 daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu telah berkata, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul majalis awsa'uha, sebaik-baik majlis ialah majlis yang paling luas. Ya, paling luas itu bukan sebab tak ada orang. Ya, ini ustaz datang nak ceramah kuliah maghrib, ada Bilal, imam dan siap. Alhamdulillah ustaz, kita dapat sebaik-baik majlis malam ni. Ya, majlis yang paling luas sebab tak ada orang. Ya, bukan macam tu. Ya, yang dikatakan sebaik-baik majlis yang paling luas itu maksudnya keadaan yang selesa. Ya, untuk semua yang hadir rasa selesa. Ya, dan juga duduk tidak berhimpit-himpit. Inilah satu perkara yang sangat penting dalam penganjuran majlis. Ya, kadang-kadang kita kena saat kita nak menganjur majlis, ada orang-orang yang besar, para alim ulama yang hebat datang ke tanah air kita, maka kita fikirkan sesuai tak sesuai untuk kita bawa ke tempat kita. Kalau dengannya mungkin kita perlu cari tempat yang lebih luas, maka hendaklah kita cari tempat yang lebih luas. Contohnya macamnya Ustaz Abdul Samad bila datang, Masya Allah, kalau dengan parkingnya jadi susah, jalan rayanya jadi sibuk, dengan mungkin jemaahnya juga berhimpit-himpit, mungkin sesuai dengan buat di stadium. Masya Allah. Itu maksud sebaik-baik majlis yang paling luas. Ini kadang-kadang ada PL-nya saatnya tok guru besar datang, dia tak bawa pergi ke masjid, dia bawa pergi ke rumah dia. Masya Allah. Ya, rumah dia boleh masuk berapa orang aja. Ya,
Dengan parking susah, dengan orang nak pergi juga susah, Masya Allah. Dapat masuk pun berimpit-rimpit, Masya Allah. Maka itu menyalahi apa yang Nabi kita sebut sebaik-baik majlis. Ialah majlis yang luas. Baik, hadis yang ke-29 daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumul jum'ah. Sebaik-baik hari yang disinari mentari adalah hari Jumaat, hari yang kita berada padanya sekarang. Fihi khuliqa Adam, pada hari ini Nabi Adam diciptakan. Bermaksud pada hari inilah Allah Subhanahu wa taala menzahirkan sifat rahmat dan kasih sayangnya dengan Allah ciptakan Adam agar Adam ini mengenal dan mengenali Allah Subhanahu wa taala. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, diajarkan kepada Nabi Adam nama keseluruhannya. Agak-agaknya tuan-tuan hanya diajar Nabi Adam langit, bintang, bulan, matahari, pokok dan sebagainya. Ataupun lebih utama lagi Nabi Adam diperkenalkan dengan asma'nya, yakni walillahil asma'ul husna, nama-nama Allah. Maka kalaulah dikatakan Nabi Adam telah diperkenalkan dengan keseluruhan nama-nama seisi alam ini, maka dengan nama Allah itu lebih utama untuk diperkenalkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Untuk mengenali apakah yang dikatakan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Ghaffar, Al-Ghafur. Masya Allah, semuanya itu nama-nama Allah yang diperkenalkan. Wa fihi udkhilal jannah, pada hari Jumaat juga Nabi Adam dimasukkan ke dalam syurga. Maka nak mengingatkan kita pada hari Jumaat hendaklah memperbanyakkan amal untuk kita mengenangkan dan membuat persiapan bahawa untuk kita kembali ke tempat asal kita. Semua orang daripada kita semua ni berasal daripada syurga Allah. Sebabnya moyang kita Nabi Adam daripada syurga. Maka syurga adalah kampung halaman sebenar kita. Masya Allah, kalau musim perayaan tak boleh balik kampung aja dah rasa sedih. Maka hendaklah membuat persiapan yang rapi untuk balik kampung kita yang sebenar, iaitu syurga Allah, tempat asal Nabi Adam alaihissalam. Wa fihi ukhrija minha, dan pada hari Jumaat juga Nabi Adam dikeluarkan daripada syurga. Mengingatkan kepada kita supaya kita juga hendaklah banyak bertaubat pada hari Jumaat ni. Banyak beristighfar, memohon keampunan. Nabi Adam alaihi salam, Masya Allah, hanya sekali buat salah, sudah berada dalam syurga, hanya satu kesalahan langsung dikeluarkan. Kita Masya Allah tak masuk syurga lagi, tapi salah dah banyak. Maka kita patut lebih banyak beristighfar dan memohon keampunan Allah. Wala taqumus sa'atu illa fi yaumil jum'ah, tak berlaku kiamat kecuali pada hari Jumaat. Maka dengan sebab itulah sunat hari Jumaat at-tabkir, datang ke masjid dengan lebih awal, memperbanyakkan amal, kerana bimbang kalau berlaku kiamat pada hari tersebut. Persiapannya adalah dengan kita memperbanyakkan amal. Yang berikutnya hadis yang ke-30 daripada Abdullah bin Busrin bahawa seorang Arab bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khairun nas, siapakah sebaik-baik manusia? Nabi kita katakan, man tala umuruhu wa hasuna amaluh, orang yang panjang umur dan baik amal, itulah sebaik-baik manusia. Orang yang panjang umur dan baik amalannya. Bukan panjang umur tapi banyak menyusahkan orang. Macam Fir'aun, Masya Allah. Panjang umur tapi banyak menyusahkan orang. Maka bahkan Fir'aun menyusahkan orang bukan waktu hidup je, waktu meninggal pun menyusahkan lagi. Tak percaya tuan-tuan pergi tengok Mesir. Pergi Mesir, masuk museum dah kena bayar dah. Nak tengok Firaun kena bayar lain tuan-tuan. Itu dah meninggal pun menyusah orang lagi. Nak tengok dia kena bayar. Baik, hadis yang berikutnya
Ya, hadis yang ke-31 ni ada jatuh dia punya terjemahan kerana dia ditulis sendiri daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Sayyidina Umar, "Ala ukhbiruka bi khairi ma yaknizuhul mar'u?" Mahukah aku khabarkan kepadamu sebaik-baik perbendaharaan ya seseorang. Masya-Allah. Sebaik-baik perbendaharaan bermaksud suatu yang paling bernilai, yang paling berharga, yang disimpan oleh seseorang. Maka Nabi kita katakan al-mar'atu salihah, isteri yang salihah. Inilah sebaik-baik sesuatu yang ada pada seseorang. Idza nadhara ilaiha sarrathu, bila suami tengok kepadanya maka menyenangkan. Ini peringatan kepada para muslimat supaya memperhiaskan diri, ya, bersiap dengan baik, ya, supaya penampilan kita sentiasa dalam keadaan mengembirakan suami. Jangan suami balik tengah hari pun duk pakai baju pagi lagi. Ya. Masya Allah, kalau keluar bersiap bermain baik lagi, ya, pakai brush sampai 8, Masya Allah. Ya. Kanan ada, kiri ada, bawah ni pun ada bergantung macam kutil kambing. La ilaha illallah. Ya. Kemudian berantai lagi kat sini. Ya. Kalau makan mie, makan bihun sup ke apa ke, suap sekali rantai tu. Ya. Itu dengan tag atas kepala lagi. Passion mayat pun diambil juga. Ya. Tuan-tuan, mayat kalau meninggal, kita ikat tali di bawah ni, simpui atas. Ya. Ramai juga perempuan kita hari ni pakai tudung pun dia buat simpui ke atas juga. Itu passion mayat. Ya. Itu kalau waktu keluar. Tapi Masya Allah, kalau kat rumah, ya, pakai baju pun pangkor elan, ya, tinggal pang saja. Ya. Sebab apa? Yang lain terpadam, dah rendam klorok lama. Ya. Jadi penampilan di rumah kena lebih baik. Sebab apa? Nabi kita kata apa? Bila suami tengok menyenangkan, itulah yang terbaik. Ya. Idza nazara ilaiha sarrathu wa idza amaraha ata'athu. Isteri yang apabila diperintahkan dia taat. Itulah isteri yang terbaik. Ya, wa idza ghaba anha hafizathu, dan apabila suami tidak ada maka dialah isteri yang menjaganya, yakni harta peninggalan dan juga anak-anak yang ditinggalkan oleh suaminya. Ya, sebab itu Nabi kita katakan wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Ya, sebaik-baik perhiasan dunia itu ialah isteri yang saleh. Baik, yang berikutnya daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu ma'in ala wajhil ardi ma'u zamzam. Sebaik-baik air di atas permukaan bumi air Zamzam. Fihi ta'amun minat tu'mi, padanya makanan yang mengenyangkan. Minum air Zamzam ni mengenyangkan. Ya. Ada di kalangan para jemaah yang dibawa kadang-kadang Masya Allah terpisah daripada kawan-kawan, ya, cari pintu masjid pun tak jumpa, Masya Allah, hanya duk minum air Zamzam saja sampai 3 hari baru orang jumpa, Masya Allah. Ya. Kalau macam tu, ya, tapi dia mengenyangkan, kita tengok sihat saja, Masya Allah, walaupun dah 3 hari tak makan. Ini barakah air Zamzam. Ya. Wa shifaa'un minas suqmi, dan air Zamzam juga adalah penawar bagi segala penyakit. Nabi kita saat melakukan tawaf, selesai Nabi kita tawaf, Nabi kita pergi minum air Zamzam, ya, dalam kisahnya haji terakhir. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam mengambil segelas air Zamzam lagi dan Nabi kita siram atas kepala baginda dan membasahkan seluruh tubuhnya. Masya Allah. Ya. Jadi waktu kita ada di Mekah ni bukan takat minum air Zamzam aja, mandi Zamzam pun boleh. Ya, ambil air banyak-banyak, balik hotel mandi pun boleh. Masya Allah. Ya, untuk kesihatan tubuh badan kita, ya, kesegaran badan kita untuk melakukan sa'i dan kerja-kerja umrah yang lain, ya, dan kerja haji yang lain. Ya, jadi waktu ada kat sana minum banyak-banyak. Ini kadang-kadang kita kata haji dah minum dah Zamzam. Dah minum dah pagi tadi Ustaz. La ilaha illallah. Minum lagi banyak lagi. Ya, sebab kita ada di tempat banyak. Waktu ada kat sana tak berapa nak minum. Bawa balik 5 liter aja berebut dengan anak cucu. Jangan minum banyak-banyak tu atuk punya. Ya. Minum banyak-banyak kat sana. Balik ni bagi anak cucu aja. Kita tak payah minum lagi. Ya, sebab kita dah minum banyak di sana. Ya. Ini waktu balik itu yang kedekut. Ya. Berebut dengan anak cucu.
Baik, yang berikutnya ialah hadis yang ke-33 daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilbathu min thiyabikumul bayad fa innaha min khairi thiyabikum wa kafinu fiha mautakum. Hendaklah kalian memakai pakaian berwarna putih, sesungguhnya ia sebaik-baik pakaian kalian. Pakaian putih ni pakaian yang terbaik kerana yang pertama, pakai putih hilyatul salihin, penampilan orang-orang soleh. Yang kedua, pakaian putih hilyatut tawadhu', penampilan orang-orang tawadhu', merendah diri. Sebab orang berpakaian putih tak menarik perhatian siapa-siapa. Kalau di zaman ini mak-mak kita dulu tuan-tuan, tak ada muslimat kita pakai telekung tak apa-apa. Zaman ni Masya Allah telekung warna macam-macam. Warna macam-macam. Zaman dulu telekung dua aja, sama ada hitam ataupun putih. Itu biasanya. Hari ini dengan pink ada, dengan oren ada, dengan la ilaha illallah, hijau pun ada, berbelang pun ada, bunga-bunga pun ada. Kita pun tak tahu dah jadi apa zaman ni. Jadi kalau zaman dulu telekung cantik aja. Sebab apa? Masing-masing nak tumpuk ibadat, bukan nak bawa diri kita dengan penampilan diri kita nak tunjuk siapa lebih cantik. Tapi masing-masing datang merendah diri untuk ibadah. Maka berpakaian serba putih tak menarik perhatian siapa-siapa. Itu dikatakan penampilan orang tawadhu'. Kalau dengan merah, Masya Allah, telekung merah pun ada. Merahnya. Orang daripada jauh orang dah tegur dah. Merahnya, Masya Allah. Birunya. Orennya lagi marah. Itu pakaian, Masya Allah. Menarik perhatian orang macam tu. Orang tak kata, putihnya tak ada, tuan-tuan. Iklan bris saja macam tu. Iklan bris saja yang kata macam tu. Biasanya orang takkan tegur pakaian putih ni. Dan berpakaian putih juga tak memesongkan perhatian orang lain. Maka dengan sebab itulah orang hadir majlis ilmu dan sebagainya, pelajar-pelajar madrasah digalakkan berpakaian putih. Supaya dengan berpakaian sedemikian tak menarik perhatian orang lain. Tak memesongkan perhatian. Ini Masya Allah, kadang-kadang baru duduk aja yang nak dengar kuliah tazkirah dan sebagainya, toleh ke kanan nampak lambang Pro 2, teringat kereta tak servis lagi. Tengok ke depan pula nampak lambang UiTM, teringat anak ada kat UiTM pula. Toleh ke kiri nampak pula la ilaha illallah, baju biru, teringat pula kumpulan biru. Macam-macam tuan-tuan. Macam-macam. Jadi dengan berpakaian serba putih, maka tak tarik perhatian siapa-siapa. Maka dengan sebab itu afdal dengan berpakaian serba putih, dan tak menafikan boleh berpakaian dengan pakaian-pakaian yang lain. Hatta dengan Nabi kita pun, antara pakaian yang paling Nabi kita gemari yang disebut dalam Syama'il Al-Ghazali ialah Nabi kita suka berpakaian serba hijau. Itu di antara pakaian yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kafanlah orang yang meninggal pun dengan kain putih. Pada jenazah ni ulama mengatakan ada 4 keutamaan, 4 perkara yang afdal dan patut kita ambil berat. Yang pertama ialah kain kafan warna putih. Yang kedua ialah kain kafan yang tebal. Yang ketiga ialah kain kafan yang murah. Jangan komplain dengan khairat kematian masjid ke apakah, kumpul duit banyak-banyak beli kain kafan murah. Jangan komplain. Memang sunat kain kafan murah yang afdal. Dan yang keempatnya ialah kain kafan yang berbau harum. Itulah 4 perkara yang sunat pada kita mengkafankan jenazah. Seafdal-afdal kain kafan tu putih, tetapi kalaulah ada yang nak kafan dengan kain lain boleh. Mana tahu ada yang pesan nanti kalau ayah meninggal kafankan ayah dalam jalur gemilang. Masya Allah. Sebab apa? Ayah nak sambut merdeka sampai liang kubur, kata dia. Dari segi hukum boleh-boleh saja. Tetapi itu bukan yang afdal. Afdalnya ialah yang putih. Baik, hadis yang ke-34, sebaik-baik celak, daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma telah bersabda Rasulullah SAW, wa inna khaira akhalikumul ismid yajlul basar wa yumbitus sya'ar. Sesungguhnya celak yang paling baik bagi kalian ialah ismid.
Ya, ismit ni batu berubat daripada Asfahan yang digunakan sebagai ubat mata dan juga ubat untuk melebatkan rambut. Ya, ia mencerahkan pandangan dan menumbuhkan rambut. Ya, ismit lebih dikenali zaman kita ni dengan celak sunnah. Kalau pergi Mekah tu minta aja celak sunnah ataupun celak ismit. InsyaAllah kita jumpa. Jangan minta ismit ulam raja. Ya. Jadi Imam Al-Bajuri dalam kitabnya Mawahibul Ladunniyah syarah kepada Syama'il Muhammadiyah menyebutkan bahawa daripada hadis ini dapat dipahami bahawa pemakaian celak bagi orang lelaki itu adalah bertujuan untuk untuk kesihatan. Li ajli sihhah. Bukanlah untuk zinah, bukan untuk berhias. Sebab Nabi kita katakan pakailah celak ismit kerana ia mencerahkan mata dan melebatkan bulu mata. Maka ia tu bertujuan untuk kesihatan, kata Imam Al-Bajuri. Maka dengan sebab itu juga didatangkan beberapa riwayat hadis lagi bahawa Nabi kita bercelak pada waktu malam. Hadis riwayatnya Imam Tirmizi menyebutkan bahawa Nabi kita ada mukhulah yaktahilu minha salasan fi kulli lailatin qabla an yanam. Nabi kita bercelak pada waktu malam 3 kali pada mata sebelum tidur. Dengan erti kata pemakaian celak kalau dengan waktu nak tidur bukan nak berhias lagi, tetapi memang untuk kesihatan. Maka agak kurang tepat kalau saat nak keluar ke masjid hari Jumaat baru sibuk cari pensel celak. Sebab apa? Pemakaian celak pada orang lelaki ini pada waktu malam. Manakala pemakaian celak bagi musliman adalah untuk berubat dan juga untuk hiasan muka mereka. Maka musliman dengan pakai siang dan malam. Hadis yang ke-35 sifat wara' daripada Sayyidina Sa'ad radhiyallahu taala anhu telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul ilmi ahabbu ilayya min fadlil ibadah wa khairu dikumul wara'. Keutamaan menuntut ilmu lebih utama daripada keutamaan banyak ibadah. Kenapa? Sebab ilmu itu memandu kita untuk keabsahan ibadah kita. Maka dengan sebab itulah dalam matan Zubad, Ibnu Ruslan menyebutkan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beramal dalam hal keadaan tanpa panduan ilmu, amalannya tertolak, tak diterima. Maka dengan sebab itu pentingnya kita duduk di majlis-majlis ilmu, kita belajar ilmu-ilmu yang wajib bagi diri kita, contohnya ilmu-ilmu fardu ain, akidahnya, ibadahnya, akidahnya, fiqhnya dan juga tasawuf untuk mengesahkan ibadah dan juga kehambaan serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada orang yang bertaubat, bila dia bertaubat menyesali kesalahan yang lalu, maka syarat taubat ialah dia hendaklah mempersiapkan dirinya dengan kelengkapan ilmu yang wajib dia pelajari. Tak boleh dengan kita katakan saya dah bertaubat, tutup buku lama, buka buku baru, selesai. Bukan macam tu. Seseorang itu dianggap sebagai mukallaf yang akan dihisab di hari akhirat sejak dia baligh, bukan sejak dia insaf. Sejak dia baligh sampailah dia meninggal, itulah tempoh yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau benar dengan taubatnya, maka dia wajib mengqadakkan semula solat-solat yang ditinggalkan, wajib qada semula puasa yang ditinggalkan. Itu syarat taubat. Insaf, menyesal dan tak mengekalkan diri dalam dosa. Jadi orang yang bertaubat yang sebenar adalah orang yang tak nak lagi berkekalan dalam dosa. Meninggalkan qada adalah dosa. Maka dengan sebab itu syarat taubat, hendaklah kita duduk di majlis ilmu, belajar balik supaya kita tidak berkekalan dalam keadaan dosa. Ini kadang-kadang Masya Allah dah kata bertaubat, kadang-kadang bertanya, Ustaz saya nak taubat macam mana? Solat sunat taubat. Masya Allah, solat sunat taubat tu sunat saja. Maka sebab tu kena duduk di majlis ilmu, belajar balik. Apa syarat-syarat taubat dannya, cara untuk bertaubat.
Wa khairu dinikumul wara', dan sebaik-baik agama kalian ialah sifat wara'. Orang yang bersifat wara', orang yang bimbang dirinya terjebak dalam perkara haram. Contohnya pada perkara-perkara yang dikhilafkan oleh ulama. Bercakap ketika mana laungan azan dalam madhab Syafi'i makruh. Ya, pandangan jumhur ulama makruh. Tetapi bercakap ketika azan dalam madhab Hanafi hukumnya haram. Maka pada ketika itu orang yang bersifat wara' dia takkan bercakap waktu azan kerana dia bimbang kalau benar jadi hukumnya haram, ya, maka dia akan berdosa. Maka itu contoh sifat wara'. Ya, orang yang tiap-tiap tindakan dia ambil pandangan ulama yang lebih berat untuk mengelak diri daripada terjebak dengan dosa. Orang yang wara' juga adalah orang yang Masya Allah tak nak tindakannya boleh menyebabkan rosak orang lain. Ya. Contohnya hari Jumaat, ya, makan pisang di masjid. Ya. Biasanya pada hari Jumaat je orang akan hantar pisang banyak di masjid ni. Ya, tak ada pula hantar buah lain. Ya, ada kawan saya mu'alaf dia hantar oren, orang baling oren kat dia. Apa pula ingat tokong ke? Masya Allah. Ya. Hanya oren pun boleh makan macam tu juga tuan-tuan. Tapi tak tahu sebab apa, memang dah biasa hantar pisang ke masjid hari Jumaat. Ya. Makan pisang bukannya benda yang haram. Tapi ya kadang-kadang tak kena tempat tak boleh tuan-tuan. Ya. Hari Jumaat orang pakai duk ambil pisang, budak-budak duk pulas pisang, ya, tuan imam, tuan bilai pun pakai duk pergi pulas pisang sama. Ya. Orang masuk masjid dia tengok Bilal, imam, ya, sibuk berebut pisang macam budak-budak. Ya. Jadi kata-kata yang sedemikian tu kadang-kadang boleh menyebabkan dosa pada orang. Tindakan kita walaupun makan pisang tu halal, tapi kadang-kadang boleh menyebabkan dosa pada orang lain. Ya, maka orang wara' dia tak buat tuan-tuan. Itu maksud wara'. Ya, orang yang meninggalkan sesuatu kerana bimbang jadi dosa kepada orang lain. Ya. Baik, berikutnya sebaik-baik perubatan. Hadis yang ke-36. Kita ada lagi beberapa hadis. Daripada Asim bin Umar bin Qatadah, katanya beliau mendengar Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma telah berkata, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, in kana fi syai'in min adwiyatikum aw yakunu fi syai'in min adwiyatikum khairun fa fi syartati mihjamin aw syarbati asal aw lad'atin binar tuwafiqu ad-da'a wa ma uhibbu an aktawiya. Seandainya ada sesuatu yang lebih baik bagi kalian sebagai perubatan, maka ianya ada pada torehan bekam. Dalam hadis yang lainnya Nabi kita mengatakan, inna afdala ma tadawaitum bih al-hijamah. Seafdal-afdal cara berubat kalian ialah berbekam. Nabi kita ketika mana turun daripada Mi'raj, ya, dia daripada setiap langit, daripada langit ke-7 turun langit berikutnya, turun langit berikutnya, turun langit berikutnya, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, tidak aku temui seorang malaikat pun kecuali dengan mereka berpesan, ya Muhammad, alaika bil hijamah wa'mur ummataka bil hijamah. Wahai Muhammad, hendaklah engkau berbekam dan perintahlah umatmu berbekam. Itu cara berubat yang terbaik. Imam As-Sayuti mengumpulkan banyak hadis-hadis berkenaan dengan bekam. Antaranya ialah sunat dan paling afdal berbekam pada hari Selasa 17 hari bulan. Itu hari yang terbaik berbekam. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahawa berbekam pada hari Selasa 17 hari bulan jadi ubat dan penawar kepada penyakit setahun. Ya. Dan ya, makruh berbekam pada hari Rabu, makruh juga berbekam pada hari Jumaat. Ya. Dan ya, makruh juga berbekam dalam keadaan berpuasa. Ya. Itu waktu-waktu yang makruh berbekam. Makruh juga berbekam 1 hingga 16 hari bulan. Ya, 1 sampai 16 hari bulan. Kalau tak ada sebab-sebab yang memerlukan, ya, hanya sebab nak buang darah saja, maka makruh berbekam. Ya, afdalnya berbekam bermula pada 17 dan hari-hari ganjil selepasnya. 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 stop. 1 sampai 16 makruh berbekam kecuali dalam keadaan mendesak. Ya.
seseorang dia sakit kepala dan dia tahu kalau dia bekam ya biasanya baik, maka bila dia datang nak bekam 1 hari bulan, boleh saja kita bekamkan sebab dia dalam keadaan sakit, maka sakit itu mengangkat hukum makruh. Ya. Atau minum madu. Yang kedua Nabi kita katakan cara berubat yang baik ialah minum madu atau sentuhan dengan besi panas. Ya, sesuai dengan penyakit. Ya, contohnya muslimat kita masya-Allah berubat dengan besi panas ni sesuai dengan muslimat. Ketika mana mereka bertungku. Ya, bertungku tu berubat dengan besi panas lah. Ya. Dan aku tidak menyukai berubat dengan besi panas, yakni iktiwa, iaitu dalam hal keadaan kita bakar besi merah menyala ditikam di tapak kaki. Ya, Nabi kita tak suka berubat dengan cara tu. Namun Imam Nawawi dalam Syarah Muslim mengatakan ya tak suka tadi bukan maksud tak boleh, tetapi hendaklah dijadikan pilihan yang terakhir. Kalau dengan berbekam tak baik dengan minum madu. Imam Nawawi kata minum madu ni merupakan gambaran kepada isyarat kepada minum ubat ataupun makan ubat. Kalau dengan makan ubat juga tak baik, maka dengan besi panas. Ya, maksudnya pilihan yang terakhir. Baik, hadis yang berikutnya, hadis yang ke-37 daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khairus sadaqah ma kana an dhahri ghina wabda biman ta'un, sebaik-baik sedekah adalah dari lebihan keperluan, dan mulakanlah yakni bersedekah kepada orang yang menjadi tanggunganmu. Maksudnya ya lebih afdal dengan pemberian sedekah, pemberian ya nafkah ya kepada ahli keluarga daripada pemberian sedekah. Ya, dengan erti kata utamakan dahulu nafkah kepada keluarga, ada lebihan nafkah keluarga barulah boleh untuk kita bersedekah. Itu yang dikatakan an zahri ghina. Baik, yang berikutnya hadis yang ke-38 daripada Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu taala anhu telah berkata, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Nabi kita katakan amril mukmin, Nabi tak kata amril muslim. Maka nak maklumkan kepada kita ya, gambaran hadis ini adalah berkenaan dengan ya kemuncak keimanan seseorang. Ulama mengatakan pintu untuk kita mendapat keimanan ialah beriman kepada Nabi. Apabila kita percaya kepada Nabi sebagai seorang utusan Allah, barulah kita percaya Allah, barulah kita percaya malaikat, barulah kita percaya kitab. Sebabnya kita paling dekat dengan Nabi yang menyampaikan maklumat kepada kita. Maka kunci kepada pintu keimanan ialah Nabi Muhammad. Ya, dan kemuncak kepada keimanan ialah beriman kepada qada dan qadar. Orang yang dah yakin bahawa apa juga yang berlaku semuanya dalam ketentuan dan ketetapan Allah. Maka hadis ni Nabi kita gambarkan bagaimana dengan seorang mukmin yang apabila dia mendapat kejayaan dia bersyukur sebab dia tahu kejayaan dia, kebaikan dia semuanya anugerah Allah, pemberian Allah dan juga ya kehendak Allah. Dan begitulah juga ketika mana dia ditimpa musibah, dia bersabar sebab dia tahu semua juga takkan berlaku kecuali dengan kehendak Allah dan izin Allah. Maka orang yang macam ni takkan jadi orang sombong dengan amal yang banyak. Dan orang macam ni juga takkan jadi orang yang patah hati dan kecewa dengan apa yang berlaku dalam hidup, disebabkan dia tahu semuanya dalam kehendak Allah. Baik dengan syukur maupun dengan sabar, kedua-duanya ada ganjaran di sisi Allah. Yang berikutnya hadis yang ke-39 daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang kuat lebih Allah cintai, ya, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang dhaif. Wa fi kullin khair, namun pada kedua-duanya baik yang lemah maupun yang kuat ada kebaikan. Sebab nama kata orang yang beriman maka tempatnya ialah syurga. Ya, dia pasti akan dapat syurga Allah.
ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'al fa inna law taftahu 'amala syaitan. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapat apa yang bermanfaat bagimu. Ya, maksudnya perintah supaya kita berusaha dan berikhtiar, ya, beriman dengan qada dan qadar, dan dalam masa yang sama tak menafikan usaha dan ikhtiar. Ya, hendaklah kita berusaha dan berikhtiar. Dan mintalah pertolongan kepada Allah, yakni dalam usaha kita susulkan dengan doa dan pengharapan kepada Allah. Serta jangan sekali-kali merasa lemah, yakni jangan berputus asa. Apabila engkau ditimpa musibah, janganlah engkau berkata seandainya aku berbuat demikian, tentu tidak akan begini dan begitu. Tetapi katakanlah ini telah ditakdirkan Allah dan Allah berbuat apa sahaja yang dikehendaki. Kerana ucapan seandainya membuka pintu perbuatan syaitan, yakni bagi peluang syaitan untuk mengganggu keimanan kita terhadap qada dan qadar. Baik, sebaik-baik rumah, hadis yang ke-40 daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, khairu buyutikum baitun fihi yatimun mukram. Sebaik-baik rumah ialah rumah yang ada anak yatim yang dimuliakan. Ya, yang dimuliakan yakni yang dididik, yang diasuh, yang dikasihi. Ya, sampai Nabi kita pesan supaya kita jadi orang yang terbaik kepada anak yatim. Ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah. Saya dengan orang yang jaga anak yatim macam ni, kata Nabi, dalam syurga. Ya, Nabi kita tunjuk jari baginda untuk menggambarkan kedekatan orang yang berbuat baik, yang menjaga anak yatim. Jadi tengoklah pada anak yatim itu dengan pandangan kasih sayang dan peluang untuk kita mendapat rahmat dan juga mendapat pahala daripada Allah. Ya, bukanlah satu bebanan. Baik, yang berikutnya hadis yang ke-41. Kata 40 41 pula ni. Ya. Orang Arab tuan-tuan kalau 43 ke bawah tu masih 40. Sebab itulah hadis Imam Nawawi pun kata 40 hadis tapi ada 42. Ya, maka kitab kita ni pun ada 42 hadis juga. Ya. Daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib, fa wallahi, tolong betulkan baris, la an yahdiyallahu bika rajulan khairul laka min an yakuna laka humrun na'am. Demi Allah, sungguh jika Allah memberi hidayah pada seseorang dengan perantaraanmu, maka itu lebih baik dari unta merah. Bila seseorang dapat hidayah melalui kita, maka itu lebih baik daripada unta merah, kata Nabi, kenderaan yang paling mahal di zaman tersebut. Maksudnya, kalaulah seseorang itu sangat gembira dengan mendapat unta merah, maka kegembiraan yang lebih besar di hari akhirat kelak bagi orang yang berjaya bawa orang lain kepada hidayah. Menjadi sebab orang lain dapat agama, itu lebih besar lagi daripada kegembiraan seseorang yang mendapat unta merah. Baik, hadis yang terakhir daripada Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Ya, sesiapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia akan mendapat pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Sengaja dua hadis akhir ni saya buat tambahan untuk mengingatkan kita-kita yang dah belajar hadis daripada kitab ini untuk menyampaikan kepada orang lain. Saat mereka mengamalkannya, maka kita akan dapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin kita tak banyak boleh buat kebaikan, tetapi tiap-tiap orang daripada kita masing-masing ada peluang untuk bawa kebaikan pada orang lain dan jadi sebab kebaikan pada orang lain. Maka hadis akhir ni adalah sebagai satu galakan untuk kita menjadi sebab kebaikan pada orang lain.
iaitu dengan kita menyebarluaskan ilmu yang telah kita pelajari. Saya rasa cukuplah sekadar itu. Saya ambil masa setahun tuan-tuan mengumpulkan hadis-hadis ni daripada 21 buah kitab dan membuat nota-nota ringkas, catatan-catatan ringkas berkenaan dengannya, dan dibaling ni masya-Allah kita baca dalam masa malam dengan pagi aja, masya-Allah, dah selesai 40 hadis. Dengan itu saya ijazahkan pada semua yang membaca, yang mempelajari kitab ini, diijazahkan kitab Al-Arba'un Al-Khairiyah, kepada semua yang hadir untuk membacanya dan menyampaikannya kepada orang lain. Ajaztukum jami'ah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyya wa la matruda wa la mahruma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minkum. Terima kasih diucapkan kepada Hadirin Haji Bashir dari atas penyampaian pada pagi ini, dan sedikit pengumuman kepada tuan-tuan dan puan. Hari ini kita akan sambung daurah di Masjid Al-Fatih jam 8.30 pagi, dan disediakan makanan dan untuk minum dan juga makan tengah hari pada. Jadi program untuk hari ini berterusan sampai jam 10 malam untuk kitab Imam dan Makmum. Kitab boleh dapatkan di Masjid Al-Fatih. Jadi insyaAllah kita akan teruskan lagi dengan kegiatan di sini. Dalam bulan depan insyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.